Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aslih syu'unal ummati wa farij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarga, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita muliakan para habaib, ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberi keizinan kepada kita pada malam ini sehingga kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu, walaupun berada di rumah masing-masing. Tapi tak apa, kita niatkan bahawa moga-moga Allah Ta'ala menulis kita mendapat kelebihan ataupun kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, hendaklah kita bersyukur sebagaimana yang kita bicarakan sebelum pada ini. Sama ada kita bersyukur dengan hati kita, yakni menyedari bahawa nikmat itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita bersyukur dengan lidah. Bila kita bersyukur dengan lidah, dengan kita mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam waktu yang sama juga kita juga berterima kasih kepada wasitah ataupun perantaraan orang yang menyampaikan nikmat itu kepada kita. Jadi kita ucap terima kasih itu dikira orang itu bersyukur dengan lidah. Kemudian bukti yang ketiga, hendaklah dia bersyukur dengan anggota dia, yakni apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia tadi digunakan kepada kebaikan dan dia beramal dengan amal soleh. Semakin Allah bertambah nikmat, maka Allah menambah nikmat, maka semakin kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setelah kita memahami tentang nikmat Allah yang Allah beri kepada kita, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha, kalau kamu mahu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung, kerana nikmat Allah Ta'ala begitu banyak sekali. Dan apabila Allah memberi nikmat itu, maka jangan ada yang Allah Ta'ala beri nikmat dalam keadaan Allah redha kepada dia, tapi ada juga yang Allah memberi nikmat tapi Allah tidak redha kepada dia. Maka bila Allah beri nikmat, pastikan nikmat itu kita bersyukur. Apabila kita bersyukur dengan nikmat, maka nikmat yang Allah beri kepada kita menjadikan nikmat itu nikmat yang diredai. Tetapi seandainya kita tidak bersyukur, yakni kita gunakan nikmat tadi dengan melakukan maksiat kepada Allah wal-iyaz-billah, maka nikmat itu dijadikan menyebabkan nikmat itu nikmat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun Allah bersifat pemurah, penyayang. Sama ada kita buat maksiat ke, orang tu buat maksiat ke, orang tu tak guna pada jalan Allah pun Allah bagi, kerana itu sifat Allah. Allah pengasih penyayang, Allah memberi nikmat. Maka Allah memberi nikmat kepada hamba dia. Jadi sama ada orang itu beriman, tidak beriman, orang itu soleh, fasik, Allah beri belaka nikmat. Tetapi bezanya, yang soleh, yang beriman, yang soleh itu nikmat yang diredai. Yang tidak soleh itu nikmat yang tidak diredai. Maka nikmat-nikmat yang tidak diredai ini dipanggil istidraj.
Maka istidraj ini maknanya Allah Ta'ala membiarkan seseorang tadi. Allah membiarkan istidraj ini maknanya Allah membiarkan seseorang tadi menuju kebinasaan dalam keadaan dia mendapat pelbagai nikmat. Dia mendapat pelbagai nikmat, dan nikmat itu secara berterusan dalam keadaan dia tidak menyedari bahawa nikmat itu kurniaan Allah yang Allah beri kepadanya sebagai ujian. Jadi bila Allah beri nikmat berterusan, tapi nikmat itu sebenarnya menuju kepada kebinasaan. Maknanya apa? Maknanya menuju kepada kebinasaan. Dia gunakan nikmat tu, akhirnya nikmat yang diguna itu diakhiri dengan su'ul khatimah. Sebagai contoh, mati dalam keadaan tidak diredai oleh Allah, ataupun di akhir kehidupannya Allah azab dia kerana dahulu dia ini melakukan maksiat. Jadi inilah nikmat yang tidak diredai, dan nikmat tidak diredai itu Allah juga bagi. Maknanya kalau kita tak suka, kita tak bagi dah. Tapi Allah ni sifat dia begitu, yang pengasih penyayang, pemberi, wahab. Allah beri belaka. Membuat maksiat pun Allah bagi. Hanya beza nikmat itu Allah bagi berterusan, tetapi dalam keadaan Allah murka, marah kepada dia. Maka hendaklah kita merasa takut dan khawatir. Mana sifat orang beriman, dia rasa takut, dia rasa khawatir, bimbang takut mendapat istidraj daripada Allah. Lebih-lebih lagi ketika mana mendapat nikmat. Sekali lagi ketika mana mendapat nikmat, dan nikmat itu berterusan. Bila nikmat itu berterusan, maka bimbang, rasa takut kena ada, khawatir. Kerana apa? Kerana bimbang nikmat itu boleh bawa kepada fasik, nikmat itu boleh bawa kepada munafik, nikmat itu boleh membawa kepada kafir, wal iyazubillah. Maka Allah Ta'ala berfirman, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhadnahum bautatan fa iza hum mublisun. Maka kemudian apabila mereka melupakan apa yang Allah Ta'ala peringatkan kepada mereka, maka dia dapat nikmat, dia lupakan apa yang Allah beri kepada mereka. Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kemewahan. Allah buka, patahna alaihim abwaba kulli syai'in. Allah Ta'ala buka setiap-tiap pintu, yakni pintu kemewahan, pintu kesenangan. Allah Ta'ala buka hatta iza farihu, sehingga mereka itu rasa gembira. Rasa Allah beri belaka dia nak. Maknanya dia rasa macam begitu. Padahal Allah buka pintu kemewahan. Allah buka pintu kesenangan, lalu pintu sukaria, bergembira. Hatta farihu bima utu, dia gembira dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Akhirnya akhaznahum, Allah Ta'ala ambil dia. Allah Ta'ala ambil secara mengejut. Akhazna ni Allah Ta'ala ambil dia secara mengejut. Dalam keadaan itu akhaznahum bautatan wa idahum mublisun, maka mereka pun dalam keadaan berduka cita, tidak ada pertolongan, berputus asa dan seumpamanya. Jadi jaga-jaga ada nikmat yang Allah Ta'ala beri berterusan, maka tengok nikmat yang berterusan itu, kalau membawa taat, itu nikmat diradai. Tapi nikmat yang berterusan menyebabkan lalai pada Allah, itu nikmat yang tidak diradai. Itulah yang dikenali dengan istidraj, iaitu satu nikmat yang Allah biarkan dalam keadaan Allah murka kepada dia. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ada berkata bahawa nikmat-nikmat Tuhan itu umpama binatang-binatang yang liar. Nikmat Allah ini, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, nikmat Allah Ta'ala ini umpama binatang-binatang yang liar. Kerana itu kamu ikatlah nikmat itu dengan jalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kena ingat ayat ini memberitahu kepada kita supaya nikmat itu jangan hilang daripada kita, satu, dan yang kedua bersyukur pada Allah, dan pastikan nikmat itu jangan sampai kita lupa Allah, dan nikmat itu jangan menyebabkan kita ini semakin jauh dengan Allah. Dan bila kita ditambah nikmat dan kita rasa kita jauh dengan Allah, maka hendaklah ada rasa takut, ada rasa khawatir di dalam diri. Jadi insya-Allah itu baru mukadimahnya, dan kita sambung dalam kitab hikam kita, muka surat 46. Ke surat 46, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Katanya Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya itu, dalam mata hikamnya, khaf min dawami ihsanihi ilaika wa dawami asaatika ma'ahu an yakuna laka istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'hu an yakuna zalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maksud dia, takut olehmu daripada sentiasa ihsannya kepada kamu. Kamu kena rasa takut dengan ihsan Allah, kebaikan kurniaan Allah kepada kamu. Dan daripada sentiasa kejahatanmu sertanya. Kamu kena bimbang, kena rasa takut dengan kebaikan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kamu, sedangkan kamu berterusan melakukan maksiat. Kamu berterusan, maknanya dawami isaatika, berterusan kamu dalam melakukan kejahatan kepada Allah. Bahawa adalah yang demikian itu melorongkan bagimu. Maka Allah Ta'ala ini maknanya melorongkan. Apa maknanya? Membiarkan kamu. Melorongkan bagimu, yakni membiarkan bagi kamu. Biar itu dalam keadaan Allah tidak redha, Allah murka. Dan firman Allah Ta'ala, lagi akan kami lorongkan mereka itu daripada sekira-kira tiada mengetahui mereka itu pada yang demikian itu. Maka dikatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami biarkan mereka beransur-ansur dalam keadaan Allah marah kepada dia tidak mengetahuinya. Jadi di sini ada memberitahu kepada kita. Yang pertama, kena rasa takut kepada Allah. Kerana apa? Kerana nikmat yang Allah beri, Allah Ta'ala tengok kepada kita. Tengok kepada kita ke mana nikmat itu kita gunakan. Yang kedua, kita kena faham, nikmat itu kalau kita guna benda molek ke benda tak molek, Allah beri berterusan. Bila Allah Ta'ala beri berterusan, kamu kena tengok yang ketiga, yakni adakah kamu ini dengan nikmat ini kamu berterusan buat maksiat ataupun berterusan kamu buat taat. Maka ada orang yang Allah beri nikmat tapi dia buat taat maksiat, maka jaga kamu. Nanti Allah lorongkan kamu, biarkan kamu beri tambah nikmat. Jadi apabila seseorang itu nikmat bertambah tetapi dia melakukan maksiat, dia buat maksiat, Allah Ta'ala tambahkan nikmat. Bila Allah Ta'ala tambahkan nikmat, Allah Ta'ala kata sanastadrijuhum, kami biarkan ia beransur-ansur. Nikmat itu ansur-ansur kami bagi pada dia sikit-sikit sampai habis, min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Jadi jaga-jaga, tak sedar kita. Bila Allah bagi nikmat, semakin lalai, akhirnya Allah Ta'ala tarik. Allah Ta'ala tarik. Maka inilah yang perlu ditakuti.
Jadi jaga-jaga, kerana nikmat itu Allah boleh tarik bila-bila masa Allah Ta'ala tengok. Maka bermula takut daripada istidrat itu pada segala nikmat itu daripada sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin, dia rasa bimbang, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana dikatakan orang mukmin yang mantap iman dia ni, dia tahu tuntutan Allah kepada dia, dan dia akan merasa takut. Kerana apa? Kerana tahu nikmat itu sebagai ujian sahaja. Jadi hatinya rasa gelisah, takut-takut. Nikmat ni Allah bagi ni, adakah nikmat ini Allah redha ataupun Allah Ta'ala tidak redha? Mana-mana nikmat yang kamu dapat, kamu gunakan mendekatkan diri kepada Allah, maka itu tanda nikmat Allah redha. Tetapi kalaulah Allah beri nikmat, kau bertambah nikmat, kau lalai pada Allah, itu tanda nikmat itu Allah tidak redha. Maka nikmat yang Allah tidak redha itu dipanggil istidraj. Ustaz ada satu orang sahabat, kenal dia, jumpa beliau di Yaman, masa duduk di Yaman lah. Ustaz tak belajar Yaman, duduk jalan je Yaman. Duduk jalan-jalan dia. Jumpa beliau di Yaman. Jadi beliau ini masa dia duduk Yaman, baiklah dengan dia. Jadi rapat dengan dia. Dia baik, masya-Allah. Bahasa Arab pun fasih. Oleh kerana kita ni tak fasih bahasa Arab, kita ni tak pandai, jadi kita duduk dengan dia, tupa-tupa orang pandai. Ini sahabat ustaz ini alim dia, bijak. Kita ni orang jahil belajar dengan dia, duduk dengan dia. Lalu bila balik daripada Yaman itu, dia kata, "Anta jangan balik ke Terengganu lagi." Duduk rumah dia. Maka ustaz pun tidurlah rumah dia. Satu malam tidur, dan dalam rumah dia tu, dalam bilik dia bagi tidur tu penuh dengan kitab. Beliau ini rajin baca kitab dan berdakwah, mengajar juga, sama macam kita lah. Mana dia mengajar kuliah subuh, kuliah maghrib dia mengajar. Selang beberapa lama dia telefon minta kita turun, pergi tempat dia. Maka kita pun pergilah tempat dia. Dan ternyata beliau ini berniaga. Beliau berniaga. Rupa-rupanya dia minta kita pergi tempat dia tu. Dia susun satu kuliah. Lepas pada tu dia pun minta pergi kedai dia. Dan pergi kedai dia, rupanya dia buka kedai baru dan minta kita sembahyang hajat untuk kedai dia. Maka kita pun sembahyang hajat lah. Sembahyang hajat, doakan dia supaya Allah majukan perniagaan dia, supaya dia jadi kaya, dapat beri manfaat pada orang. Kita doa ke dia begitu. Selama beberapa lama, perniagaannya semakin maju. Maju, maka laris barang-barangan dia tadi, sehingga kan barang-barang diambil melalui pelabuhan, ikut kapal. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah murahkan rezeki dia. Selama berapa lama kita pergi lagi jumpa beliau, alhamdulillah beliau sudah pakai kereta. Dahulu pertama kali masa tidur rumah dia balik Yaman, dia hanya pakai motor sahaja. Tapi Allah murahkan rezekinya sampai memakai kereta pun, kereta mewah lah keretanya. Kita rasa gembira melihat kejayaan sahabat kita. Tapi selama beberapa lama, akhirnya dia beritahu, dia kata dia tak nak berniaga dah. Dia tak nak berniaga. Dan kita rasa kagum dengan beliau. Kerana apa? Kerana kalau kita jatuh di tempat beliau, kalau kata ustaz jatuh tempat dia, mungkin ustaz tak jadi macam dia. Tapi dia ini Allah pelihara. Selepas daripada raya, kalau tidak silap, akhirnya dia bagi tahu bahawa dia serah dah kedai tu, dia tak nak berniaga dah. Kita tanya kenapa tidak mau berniaga? Sebab apa dia tidak mau berniaga? Adakah kedai dia rugi tak rugi? Dia kata maju sangat maju, untung sangat untung. Untung maju perniagaan dia tadi. Memang dia boleh jadi kaya kalau dia terus lagi jadi jutawan besar dia. Tapi dia tak nak. Dia tak nak berniaga.
lalu syarikat dia beri kepada kawan dia, mungkin kawan dia beli ke, jadi dia jadi kembali macam dulu. Kenapa begitu? Rupa-rupanya beliau kata dia rasa bimbang. Kerana apa bimbang? Dia kata dulu di bulan Ramadan dia boleh khatam Al-Quran, tetapi oleh kerana bulan Ramadan dia kata baru ini permintaan dia terlalu tinggi, maka sibuk dia. Sampai sibuk dia tak mampu nak khatam Quran. Tak mampu khatam Quran, ataupun mungkin dia khatam Quran 2-3 kali tahun tu, tahun ni tahun sekali tak, tapi begitulah yang ustaz fahamnya begitu. Maka yang dia fikirnya terganggu ibadat dia, maka dia mengambil, dia bimbang, takut dia dapat rezeki banyak tapi takut Allah tidak redha. Akhirnya dia ambil keputusan, dia berhenti, dia tolak kedai dia pada kawan dia tadi. Sedangkan perniagaan tu tengah maju. Kalau dia teruskan perniagaan tadi, mungkin dia akan jadi jutawan besar. Tapi dia, oleh kerana dia kata dia takut. Dia kata kalaulah begini, dia kata dia lebih sayang ibadat lagi pada harta daripada perniagaan dia tadi. Maka dia pun ambil jalan tinggalkan perniagaan tadi, kerana dia melihat Allah Ta'ala tambahkan nikmat dia, Allah Ta'ala tambahkan rezeki dia, duit dia semakin banyak, perniagaan dia semakin besar, tetapi dia melihat ibadatnya semakin berkurangan. Maka dia ni seorang ustaz, juga. Maka dia fikir, tak boleh keadaan macam ini. Oleh kerana dia takut dia tadi, maka dia ambil jalan, relalah dia tak jadi kaya pun tak apa, relalah dia serahkan perniagaan dia kepada orang lain pun tak apa, asalkan selamat ibadat dia. Kita kata alhamdulillah, masya Allah. Kalau kita duduk tempat dia, kalau ustaz duduk tempat dia, jadi jutawan besar dah. Dakwah dah, live kuliah hikam tak ada dah. Sebab apa? Sebab dia sibuk dengan perniagaan. Mungkin kereta besar dah, mungkin mana rumah pun tak rumah macam ni dah. Tapi tengok Allah Ta'ala pilih dia. Allah Ta'ala pilih beliau kerana bimbang, takut jatuh istidrak tadi kata dia. Takut jatuh istidrak tadi, maka dia tinggalkan perniagaan dia tadi. Maka sifat orang mukmin mesti ada rasa takut istidrak. Istidrak kepada Allah Ta'ala, kerana sifat orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ini sentiasa menyedari bahawa nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kena tengok, jangan sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata ulama, katanya Ibnu Ajibah, Ibnu Ajibah mengatakan al-istidraju huwa kumunil mihnati fi ainil minnati. Maksud dia apa? Dia kata kumunul mihnati, tersembunyinya pemberian, tersembunyinya ujian, tersembunyi ujian di dalam mata pemberian, dalam maknanya pandangan pemberian. Dalam pemberian itu ada tersembunyinya ujian. Itu dia. Dalam pemberian ada tersembunyi ujian. Itu dia istidrak. Allah Ta'ala beri, tetapi di dalam pemberian Allah tersembunyi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi demikianlah dikatakan bahawa seseorang tadi, sifat orang yang beriman, rasa bimbang, takut Allah Ta'ala ini tarik akan nikmat tadi. Jadi nikmat mana yang lebih besar? Nikmat ibadat itu lebih besar, maka jagalah nikmat itu. Maka takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini maknanya disebabkan menyedari bahawa rezeki itu datang daripada Allah, satu. Yang kedua, dia mengetahui bahawa dia sentiasa duduk di dalam ujian. Duduk di dalam ujian Allah Ta'ala. Oleh kerana mengetahui bahawa itu ujian Allah, maka dia berhati-hati supaya tidak jatuh di dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia katakan bahawa takut daripada istidrak, daripada segala nikmat itu, daripada sifat mukmin.
dan ketiadaan takut daripadanya. Rasa tak takut, dapat nikmat berterusan itu daripadanya serta sentiasa atas kejahatan. Dia tak ada rasa takut pun nikmat tadi ditarik. Dia tidak rasa takut pun dia mendapat kemurkaan Allah. Dia tidak rasa takut pun di atas kesalahan dia menggunakan nikmat kepada maksiat itu, maka berterusan dalam kejahatan itu daripada sifat munafik katanya. Daripada sifat munafik, apabila Allah beri nikmat tak ada rasa takut benda pun, bahkan merasa berbangga. Merasa berbangga dengan maksiat yang dia lakukan, wal-iyazubillah. Itu jaga-jaga, itu sifat munafik. Dan dikata orang daripada tanda-tanda istidrak itu. Apa tanda istidrak itu? Daripada tanda-tanda istidrak itu, yakni menganda ia kejahatan. Menganda ia kejahatan ataupun mengendarai kejahatan. Mana mengendarai kejahatan. Tanda istidrak itu maknanya duduk di dalam kejahatan dalam nikmat, menggunakan nikmat pada kejahatan, itu istidrak. Maknanya. Dan guru ini tipu daya, duduk dalam tipu daya. Tipu daya macam mana? Merasa bahawa Allah kasih kepada dia. Allah kasih pada saya ni sebab semua Allah beri belaka dah ke saya. Maknanya saya nak kereta Allah beri, saya nak rumah Allah bagi. Lepas tu saya pun sihat, Allah bagi saya sihat. Baru ni saya minta naik pangkat, Allah bagi naik pangkat, Allah bagi belaka saya. Maka dia menyangka bahawa Allah kasih pada dia, padahal dia tak jaga pun ibadat. Sembahyang dia pun tidak tidak terjaga. Ataupun zikir pun tidak ada zikir, tidak berzikir. Kuliah ilmu pun tidak mahu pergi kuliah ilmu. Tapi dia merasa bahawa Allah kasih ke dia. Dia melihat ikut mana Allah Ta'ala kasih pada dia. Dia melihat kerana Allah berterusan bagi nikmat. Para jemaah sekalian, Allah berterusan bagi nikmat belum tentu tanda Allah Ta'ala kasih. Belum tentu tanda Allah Ta'ala kasih. Maka dia merasa Allah Ta'ala kasih kepada dia sebab Allah memberi apa yang dia kendaki, tetapi dia berterusan dalam kejahatan, itu dipanggil tertipu daya. Maknanya dia duduk dalam tertipu daya. Maka suka yang didatangkan itu, dia pun merasa suka. Suka dia ini sampai dia lalai ibadat. Suka dia ni sampai dia lalai ibadat, dan suka dia ini sampai dia lupa bahawa nikmat itu ujian bagi diri dia. Maka diambil mereka itu terkejut. Dalam keadaan tiba-tiba, maka terkejut, maka tiba-tiba mereka itu putus daripada rahmat Allah Ta'ala. Barang siapa menyangka ia dengan ihsan kepadanya, padahal ia kejahatan. Dia menyangka dia dapat kebaikan, padahal dia berterusan dalam kejahatan. Ataupun dia ini dia rasa Allah Ta'ala kasih pada dia, padahal dia maknanya berterusan di dalam maksiat. Berterusan di dalam maksiat. Maka padahal ia kejahatan atas sesuatu itu, maka iaitu istidraj, dia duduk di dalam istidraj kepada Allah, wal-iyazubillah. Jadi jaga-jaga kita, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini maknanya sentiasa menguji kita. Bila Allah Ta'ala menguji kita, maka di situ kita kena jaga-jaga, tengok nikmat itu. Kerana sampai masa orang sampai masa nanti Allah boleh tarik. Betapa ramai orang tengah-tengah dapat nikmat, Allah Ta'ala tarik. Betapa ramai. Jadi dalam keadaan macam itu, jaga-jaga, hendaklah rasa takut kepada Allah dan berhati-hatilah kita. Dan dikatakan juga, kata Sahal ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, di dalam makna itu, kami kurniakan mereka itu dengan segala nikmat, dan kami lalaikan mereka itu akan syukur. Allah beri nikmat dia, Allah beri bernikmat, tapi Allah lupakan dia untuk bersyukur kepada Allah. Syukur atas nikmat tadi, iaitu maka apabila cenderung mereka kepada nikmat, dia pun dalam keadaan itu rasa suka dengan nikmat.
dia pun berterusan dengan melihat kepada nikmat tadi, dan didindingkan mereka itu daripada yang memberi nikmat, yakni didinding, dihijab, ditutup dia daripada mengingati Allah yang memberi nikmat, lupa dia kepada Allah yang memberi nikmat ini. Maka ambil mereka itu, tiba-tiba Allah Ta'ala mengambil dia, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik nikmat tadi. Kalau Allah Ta'ala tarik nikmat, sakit, hilanglah nikmat dia, Alhamdulillah boleh sedar lagi. Kalau Allah Ta'ala tarik nikmat, dulu kaya, jatuh miskin dia, Alhamdulillah boleh ada peluang lagi nak bertaubat, nak kembali pada Allah. Tapi yang paling bimbang, tengah sedap-sedap nikmat, tarik mati terus. Inilah yang dibimbangi. Sebab itulah dikatakan oleh ulama ini yang bernama Sahal ibnu Abdullah ini, apa dia kata? Dia kata Allah beri numituhum bin ni'ami. Allah Ta'ala berterusan beri nikmat kepada dia, wa nansihim asyukra 'alaiha, dan Allah Ta'ala lupakan dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur pada Allah, Allah Ta'ala lupakan, dia tak ada bersyukur. Sama ada dengan hati dia tak nampak bahawa nikmat itu datang daripada Allah. Dia berasa sedar saja dengan sehat, dengan duit ada banyak, dia pun sehat, duit pun banyak, pengaruh pun ramai. Pengaruh pun ramai, lepas tu orang ikut kata dia, maka dia pun ikut sedar-sedar saja. Nak buat apa, nak buat, dia nak buat apa-apa, dia ikut sedar saja. Dia rasa nak pukul orang. Dia rasa nak ambil hak orang, ambil hak orang. Dia rasa nak minum arak. Maka dia rasa senang-senang begitu saja, sehingga dia rasa sedap. Dia rasa sedap, dia rasa nikmat dengan nikmat tadi. Fa iza rakanu ila nikmati, apabila dia sudah merasa sedap dengan nikmat tadi, lalulah Allah Ta'ala wahajibu an mun'ami, maka Allah dindingkan dia daripada Allah, lupa terus dia pada Allah, tidak mau beribadat. Ukhizu, Allah Ta'ala ambil dia, maka Allah binasakan dia. Allah Ta'ala binasakan dia, ada jaga-jaga. Maknanya, maka dalam kitab ada riwayat menceritakan bahawa contoh dalam kitab itu kisah ini masyhur, tapi ada kata maudhu', tidak maudhu'. Cerita ini sebenarnya bukan maudhu'. Mengenai kisah yang bernama Sa'labah. Contohnya yang bernama Sa'labah. Jadi Sa'labah ini dikatakan, ada kata Sa'labah ini ahli Badar katanya. Itu tak apalah, hanya diceritakan di dalam kitab Tanwir Qulub oleh Syekh Ibn Athaillah. Kalau orang kata cerita ini sandarannya lemah, kita ambil daripada pengarang kitab kita ini, Syekh Ibn Athaillah, ada cerita. Ada satu orang sahabat nama Sa'labah. Sa'labah ini miskin sangat. Dia lepas sembahyang dia balik. Maka Rasulullah hairan, kenapa sahabat ni lepas sembahyang balik? Satu hari Rasulullah tanya, wahai Sa'labah, kenapa engkau, ataupun apakah yang menghalang engkau untuk bersama dengan Rasulullah lepas sembahyang? Maknanya, lalulah kata dia, saya ni ya Rasulullah terlalu miskin, sehingga kan kalau saya sembahyang saya kena balik cepat-cepat, kerana isteri saya ini pakaian yang dia pakai tidak sempurna untuk menutup aurat dalam sembahyang. Jadi dia terpaksa bergilir. Bergilir-gilir begitu, miskin dalam keadaan dia. Jadi Rasulullah rasa kasihan kepada dia. Lalu dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah saya supaya Allah memberi rezeki pada saya. Rasulullah mengatakan pada dia, wahai Sa'labah, kalau kamu nak tengok contoh Rasulullah pun miskin macam kamu juga. Tapi dia minta juga supaya Rasulullah doakan dia. Lalu akhirnya dia pun kata, maknanya kalaulah saya kaya nanti, saya akan bantu orang lain yang susah macam saya ini. Maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah. Dengan barakah doa Rasulullah, maka dia dapat 2 ekor kambing, satu jantan, satu betina. Kemudian kambing itu membiak, jadi kambing itu banyak, sehingga kota Madinah dipenuhi oleh kambing Sa'labah.
Maknanya dulu tak ada syarikat niaga kerja-kerjaan. Lepas tu ada syarikat enterprise. Lepas syarikat enterprise jadi syarikat yang sendirian berhad. Lepas syarikat sendirian berhad jadilah berhad saja. Akhirnya semakin besar. Jadi holding pula, maknanya macam-macam lah, maknanya syarikat semakin besar. Itu jaga-jaga. Jadi Sa'labah ini sehingga dikatakan di Madinah tu penuh dengan kambing-kambing dia. Lalulah disebut dalam kitab Tanwirul Qulub, dikatakan Sa'labah mulalah renggang dengan Rasulullah dalam bab solat, sehingga dikatakan dulu ada tiap-tiap hari jadi satu minggu tak penuh dah. Ada 2-3 hari. Akhirnya jadi seminggu satu kali aja ada. Satu hari saja bersama dengan Nabi di masjid. Lama-lama 1 bulan sekali aja ada dengan dalam masjid. Lama-lama 1 tahun sekali je ada dalam masjid. Akhir sekali Rasulullah tanya sahabat, bagaimana keadaan Sa'labah? Rasulullah, sahabat kata, ya Rasulullah, Sa'labah tak macam dulu, alhamdulillah lah, keadaan dia baik. Lalu Rasulullah kata, bukan itu yang aku maksudkan, tetapi bagaimana keadaan ibadah Sa'labah itu. Sehinggalah satu hari Allah turunkan ayat, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhirukum wa tuzakim biha wa tuzakihim biha. Maka ambillah harta mereka itu sebagai sedekah yang wajib, yakni zakat. Zakat untuk bersihkan harta dia, untuk bersihkan hati dia. Maka Rasulullah suruhlah sahabat kutip zakat dengan Sa'labah. Sa'labah kata, maknanya ni hak dia punya usaha ni banyak-banyak ni, maknanya nak suruh keluar zakat pula, nak suruh keluar zakat. Dan orang lain macam mana? Orang lain pun kena keluar zakat juga. Kalau gitu mengambil dengan orang lain dulu. Nanti habis ambil orang lain, bagi jumpa aku, nanti aku akan tengoklah, kalau rasa nak keluar. Lalulah sahabat ini pergilah kutip zakat dengan sahabat yang lain. Ada di antara sahabat kan bayar lebih daripada hak dia. Sampailah zakat sudah dikeluarkan, sebelum serah pada Rasulullah, maka pergi jumpa Sa'labah. Sa'labah tengok ramai dah, banyak dah zakat-zakat yang sudah dikeluarkan ini, binatang-binatang ternakan yang banyak. Lalu dia kata, dah yang ni, ini orang lain tak keluar zakat, giliran kamu pula. Dia pun kata dah banyak dah keluar zakat, maka dia ambil keputusan tak nak keluar zakat. Maka oleh kerana tak nak keluar zakat, maka diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat yang sudah dikutip tadi, yang sudah diambil. Maka Rasulullah gembira menerima zakat, dan Rasulullah menyangka itu zakat Sa'labah. Bila Rasulullah tanya sahabat kata ini bukan zakat Sa'labah. Dah mana Sa'labah? Sa'labah tidak mau keluar zakat. Bila Sa'labah tidak mau keluar zakat, akhirnya Rasulullah doakan dia, ya Allah Tuhanku, binasakanlah harta dia. Tengok Rasulullah doakan binasa harta, Rasulullah tak doakan binasa dia. Kerana apa? Kerana dia ni sahabat Nabi yang Nabi kasih. Diringkaskan cerita, akhirnya binatang-binatang Sa'labah ini mati. Mati dengan Allah Ta'ala binasakan. Bukan mati, maknanya maknanya Allah Ta'ala perintahkan supaya zakat dia tidak diterima oleh Allah. Bukan mati, maknanya Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah supaya tidak menerima zakat Sa'labah. Bila sahabat Rasulullah doa binasakan harta dia, akhirnya Sa'labah nak keluar zakat. Bila Sa'labah nak keluar zakat, Rasulullah tidak mahu terima zakatnya. Maka wafatlah Rasulullah, ganti di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun tak terima zakatnya. Ganti dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab pun tak terima zakatnya. Ganti Sayyidina Osman. Sayyidina Osman pun tak terima zakatnya, dan dia wafat dalam keadaan pada zaman Sayyidina Osman Ibnu Affan. Dan cerita ini ada di dalam kitab Tanwirul Qulub karangan daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi menunjukkan bahawa jaga-jaga harta itu binasa. Apa maksud binasa? Binasa bukan kata kalau binatang jadi mati, tak itu saja. Itu antaranya binasa itu harta itu menyebabkan Allah tak redha kepada orang yang dapat harta tadi, ataupun nikmat itu Allah beri, Allah tidak redha kepada dia. Jadi kalaulah Allah Ta'ala tarik dengan sakit,
alhamdulillah boleh lagi bertaubat. Kalau Allah Ta'ala tarik dengan hilang harta daripada kaya jadi miskin, sempat lagi bertaubat. Tapi kalau Allah Ta'ala tarik dengan kematian, mati dalam su'ul khatimah, wal iyazubillah, maka orang yang diistidratkan ketika mana dia ambil oleh Allah, Allah Ta'ala wafatkan dia dalam keadaan begitu, bermakna dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, wal iyazubillah. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Moga kita semua tidak wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Ada di kalangan kita yang Allah bagi harta dia, jangan lupa kepada Allah Ta'ala, jangan lupa kepada Allah yang memberi nikmat, dan ingat rezeki nikmat itu ujian daripada Allah Ta'ala. Bila Allah memberi nikmat, jangan kita maknanya jauh dengan Allah, bahkan bersyukur kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Abu Abbas Ibnu Athaillah, manakala mendatangkan, ini katanya Ibnu Athaillah ini, katanya Tauquf Pulau Manis, dia mengambil kata dari Abu Abbas Ibnu Athaillah, manakala mendatangkan mereka itu akan kesalahan, mendatangkan kesalahan, maka kami datangkan bagi mereka itu akan nikmat. Bila mana sahaja Allah Ta'ala orang itu melakukan maksiat, Allah Ta'ala tambah nikmat. Itu jaga-jaga. Bila orang itu melakukan maksiat, maka ditambahnya nikmat, bukan ditarik nikmat. Allah Ta'ala tambah nikmat. Maka kami datangkan bagi mereka itu akan nikmat, dan kami lupakan mereka itu istighfar. Ini tandanya lagi. Bila orang itu buat maksiat, maka Allah Ta'ala tambah nikmat, dan Allah lupakan dia maksiat dia tidak beristighfar dengan maksiat tadi. Maka Allah lupakan istighfar daripada segala kesalahan dia. Patutnya dia kena bertaubat, dia kena istighfar, tetapi dia tidak beristighfar. Maknanya sama ada dikata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulama kata ini termasuk istighfar juga. Rabbana ighfir lana dzunubana, maknanya itu istighfar. Jadi istighfar bukan astaghfirullahalazim saja. Bila kita kata Rabbi firli, itu istighfar juga, tapi tidak beristighfar. Bila Allah memberi nikmat kepada dia, Allah tak tarik. Kalau Allah memberi nikmat, Allah terus tarik, dia ingat pada Allah, itu tanda Allah Ta'ala kasih. Tapi kalau Allah beri nikmat, dia buat maksiat, Allah biarkan dia, ataupun Allah Ta'ala tambah lagi, ini bermakna Allah tidak reda, tidak kasih pada dia. Maka Allah lupakan mereka itu istighfar daripada segala kesalahan, dan ini antara tanda dia itu mendapat istidraj daripada Allah. Dan kata Abu Qasim Al-Kushairi radhiyallahu anhu, bermula istidraj itu berturut-turut nikmat. Istidraj itu ditambah berturut-terusan nikmat. Allah Ta'ala tambah nikmat. Dalam keadaan tiada takut hatinya fitnah. Dalam keadaan tiada takut hatinya fitnah. Fitnah ni ialah perkara yang membawa kepada dosa. Sikit pun tidak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jaga-jaga. Maknanya sebab itu yang dikehendaki kita rasa takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hamba Allah yang takut pada Allah itu ulama. Apa makna ulama? Yakni orang yang hatinya dia tahu dan dia rasa takut. Dia tahu ni nikmat Allah. Dia takut. Lalu dia menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, jaga-jaga, jangan terlalu gembira sangat dengan nikmat. Bahkan nikmat itu kita kena ingat bahawa itu datang daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu dikatakan bahawa apabila sahaja seorang itu nak dapat istidraj, Allah Ta'ala tambah nikmat. Dapat nikmat, maknanya dia lalai, tapi Allah Ta'ala tambah. Jadi jangan terlalu gembira. Pernah orang datang beritahu, Ustaz, alhamdulillah lah, Allah Ta'ala ini
sentiasa bagi, saya minta Allah Ta'ala bagi, saya minta Allah Ta'ala bagi. Itu kena hati-hati, jangan gembira rasa takut. Ada satu kisah ni, kisah ni diceritakan oleh guru kita. Satu ketika dia kata ada satu orang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak Rasulullah carikan saya seorang lelaki yang soleh untuk saya berkahwin, untuk saya nak dapat nak jaga ibadat. Maka Rasulullah pun carikan dia seorang lelaki yang soleh. Maka Rasulullah kahwinkan dia. Lelaki ini tidak pernah tinggal tahajud. Ni zaman Rasulullah. Nak cari zaman ni kok payah sikit. Lelaki bertahajud ni payah. Yang ada lelaki tak kejut dia. Lalu dalam keadaan macam itu Rasulullah kahwinkan dia. Alhamdulillah, bila Rasulullah kahwinkan dia ini dengan seorang lelaki yang soleh, maka lelaki itu ternyata soleh. Sebab ini pilihan Rasulullah. Maka dia tidak pernah tinggal sembahyang malam dan beribadat, jaga lidah, akhlak mulia, jaga sungguh isteri dia. Maka duduk dia dalam keadaan sepasang suami isteri yang bahagia, dalam keadaan melakukan ibadat. Maka Allah bagi dia nikmat melimpah-limpah nikmat. Maka hiduplah dalam keadaan senang. Tetapi satu hari isterinya bertemu dengan Nabi SAW. Dia mengatakan bahawa dia rasa takut, dan dia rasa dia tidak mau duduk dengan suami dia. Maknanya bagi pandangan dia nak berminta pisah lah, nak bercerai dengan suami dia. Jadi Rasulullah merasa hairan. Adakah suami kamu ini tinggal sembahyang malam? Tidak. Adakah suami kamu ini maknanya ada buat zalim pada kamu? Tidak. Adakah suami kamu ini sudah lupa kurang berzikir? Tidak. Habis itu kenapa? Maknanya lalu dia mengatakan dia berkahwin dengan suami dia. Ya betul, suami dia soleh, suami dia ibadat tak tinggal. Bahkan Allah beri nikmat dia, sehat dapat sehat. Allah Ta'ala beri murah rezeki. Jadi segala Allah, setiap kali dia ibadat, Allah tambah Allah mau nikmat dia. Dan saya tengok suami saya ni tak pernah kena sakit. Katanya saya tengok suami saya tak pernah kena sakit. Jadi saya bimbang, kerana dikatakan bahawa orang yang berterusan dapat nikmat ni adalah orang yang dibimbangi, boleh jadi takut. Saya takut maknanya termasuk di kalangan orang yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Kerana saya tengok suami saya ni tak pernah kena sakit. Dan saya tengok suami saya ni Allah beri rezeki yang melimpah-limpah. Maknanya melimpah-limpah. Jadi bimbang dia. Dan dia tahu, dia kata dia memahami bahawa seorang yang sentiasa berterusan dapat nikmat, tidak ditimpa ujian, maka ini tanda dia dibenci oleh Allah. Oh begitu. Lalu Rasulullah pun minta dia panggil suami dia. Maka suami dia tak tahu ni, suami dia pun pergi. Dalam perjalanan suami dia pergi, maka ada benda yang kena pada kaki suaminya sampai berdarah kaki dia. Jadi bila isteri dia tengok keadaan suami dia sakit ketika itu, tetapi ternyata suami dia tak tunjuk rasa sakit. Suami dia kena kaki dia kena benda tajam, duri rasanya, duri ke, tapi suami dia senyum macam tak sakit benda-benda. Kemudian tangan mulut duk puji Allah. Rupanya keadaan suaminya sakit dengan tak sakit sama saja. Ingat pada Allah. Akhirnya dia tak nak pergi, tak nak, tayah kita jumpa Rasulullah balik. Kata suaminya tak boleh, dah janji jumpa Rasulullah. Akhirnya pergi jumpa Rasulullah. Bila jumpa Rasulullah, tengok kaki dia sakit, dia pun dia kata tak jadi. Baru dia faham suami dia ni maknanya bila dapat ujian pun hati tetap berzikir pada Allah. Dia maknanya. Jadi suami kata, baiklah, terpulang atas kamu. Kalau mau duduk dengan saya, teruskan. Tak nak, tak apa. Dia memilih duduk dengan suaminya yang saleh. Jadi ada orang yang Allah Ta'ala beri nikmat, dia taat pada Allah. Nikmat itu berterusan. Berterusan. Tetapi jaga-jaga bila Allah Ta'ala beri ujian, jangan sampai dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kayu ukur dia begini. Bila nikmat bertambah, ibadat berkurang, ini jaga bimbang.
Tapi kalau nikmat diberi, teruskan, tambahkan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka nikmat itu akan diredai oleh Allah, tidak termasuk di kalangan nikmat yang dibenci oleh Allah. Maka nikmat yang dibenci oleh Allah Ta'ala itulah dipanggil istidraj. Jadi ada orang yang dapat nikmat tapi tak ada rasa takut, itu istidraj. Ada orang dapat nikmat tapi lupa pada Allah, itu istidraj. Ada orang dapat nikmat tetapi lupa istighfar, itu juga istidraj. Maka tersebut di dalam hadis telah menceritakan akan dia Ahmad dan lainnya daripada Utbah ibnu Amir radhiyallahu anhu, bahawasanya apabila engkau lihat akan Allah Ta'ala mengurniakan akan hambanya daripada dunia barang yang dikasihinya, kalau kamu tengok Allah Ta'ala kurniakan pada seseorang itu daripada apa yang dia suka daripada perkara dunia, seperti dia mahu kenderaan, maka Allah bagi kenderaan. Dia mahu perniagaan dia maju, maka Allah bagi perniagaan dia maju. Dia mahu harta dia banyak, maka Allah bagi harta dia banyak. Baik, apabila kamu melihat Allah Ta'ala beri kepada dia daripada dunia barang yang dikasihi, padahal dia mendirikan atas maksiat, padahal dia duduk di dalam maksiat, maka yang demikian itu adalah istidraj daripada Allah. Wal-iyazubillah. Itu jaga-jaga. Maknanya kalau orang itu diberi nikmat, lalulah dia ini suka pada nikmat tadi, tetapi dia jauh dengan Allah, lalai, itulah istidraj. Jaga-jaga. Ini satu cerita yang dicerita oleh guru Ustaz juga. Maknanya dia mengatakan bahawa ada satu orang hamba Allah, wallahu alam cerita ini benar ataupun cerita ini mengambil iktibar sahaja. Dia kata satu orang itu dia ini selalu pergi ke masjid beribadat. Namun satu ketika dengan dia kerja, dia hidup miskin. Satu ketika oleh kerana dia ulang alik masjid, tiba-tiba dia dapatlah rezeki. Maka dia pun berniaga. Bila dia berniaga, maka perniagaan dia maju. Perniagaan dia maju, tetapi dia pun sudah berterusan berkurangan. Maknanya pergi ke masjid. Lalulah dia tidak sembahyang berjemaah, sembahyang di kedai dia sahaja. Tetapi perniagaan dia semakin maju, maka sibuklah dia daripada sembahyang berjemaah di masjid setiap hari, akhirnya tak pergi. Lama dia pun sembahyang daripada awal waktu jadi akhir waktu. Tetapi Allah Ta'ala bagi maju lagi, maka dibesarkan kedainya. Lalulah dikerukarnya kenderaan baru, dibuatnya rumah. Perniagaan dia semakin maju dan dia sibuk, sehingga dikatakan kadang-kadang dia tinggalkan waktu. Kadang-kadang dia qada satu waktu, kadang-kadang qada dua waktu, kadang-kadang qada tiga waktu. 3 waktu. Maka dalam keadaan macam itu, apabila saja hidupnya sudah sibuk, kereta mewah yang baru dia beli pun jarang-jarang pakai, sibuk dengan bawa kenderaan kerjanya, rumah besar dibuat, dah siap rumah pun dah siap, lalu dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia dalam keadaan sembahyang dia yang dahulu 5 waktu jaga, mati dalam keadaan sembahyang tidak terjaga. Kemudian rumah mewah dia baru siap, dah tempat duduk lagi, kenderaan baru dia pun tak puas lagi nak guna, tiba-tiba dia wafat. Apa yang berlaku? Yang berlaku, semua yang dia usaha tadi boleh ke orang lain. Anak dia lah yang dapat. Rumah pun, isteri dia pun kahwin dengan suami baru duduk rumah baru, orang lain pun dapat. Maka lalai dia, rugi sahaja. Maka ini cerita ini tak tahu benar tidak benar. Mungkin guru Ustaz tu suruh ambil iktibar daripada cerita ini. Moga-moga mendapat iktibar. Maka jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala lah sebenarnya yang maha berkuasa menguji kita. Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, barang siapa yang menangis, barang siapa yang hendak menangis,
Barang siapa yang mungkin menangis, maka hendaklah ia menangis. Dan barang siapa yang tidak mungkin menangis, maka carilah jalan biar dia menangis. Kalau nak menangis, menangislah. Tetapi kalau tak menangis, cari jalan supaya menangis mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq banyak menangis. Sayyidina Umar Al-Khattab banyak menangis. Walaupun dia ini maknanya diberi nikmat yang banyak Sayyidina Abu Bakar, tapi dia banyak menangis. Maka barang siapa yang tidak boleh menangis, carilah jalan untuk menangis. Apabila dapat nikmat lagi, setiap kali dapat nikmat kena ingat, maknanya bahaya. Nikmat itu ujian daripada Allah. Kata Abdullah ibnu Amru ibnu Al-As, katanya satu orang sahabat, Abdullah ibnu Amru mengatakan bahawa menangislah kamu. Maka jika kamu tidak boleh menangis, maka cari jalan supaya menangis. Demi Allah, di mana diriku dalam kekuasaan Allah, jikalau salah seorang kamu mengetahui hakikat sebenar, kalau kamu tahu hakikat sebenar, sesungguhnya ia akan memekik sampai habis suara. Kerana merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang dilalaikan. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa kita jangan lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dan pastikan nikmat itu kita gunakan kepada jalan kebaikan. Dan kita kena ingat bahawa nikmat yang Allah beri bukan kita lari pada Allah. Nikmat yang Allah beri kita kena dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi dikatakan oleh Abu Qasim Al-Hakim, ada mengatakan barang siapa yang takut kepada sesuatu, maka dia lari daripada sesuatu. Tetapi siapa yang takut kepada Allah, larilah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan bahawa seseorang tadi, bila Allah Taala beri kepada kita, hendaklah kita ingat, dan banyak dah. Pernah satu ketika Nabi SAW menangis. Lalu sahabat bertanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaimanalah nikmat yang halal pun dihitung oleh Allah, bagaimana kalau nikmat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh, banyak sungguh nikmat Allah beri pada kita. Kita maksiat. Buktinya mata maksiat, lidah maksiat. Lidah maksiat. Kenapa lidah maksiat? Sebab menyatakan yang buruk. Telinga maksiat. Oh, sedap dengar kata orang maksiat. Maknanya. Tapi tak menangis. Tidak menangis. Lalu satu orang datang jumpa. Jumpa siapalah? Hasan al-Basri, lupalah dia datang. Dia kata kepada Allah, dia kata pada seorang lelaki saleh ini, dia kata, saya ini selalu diberi oleh Allah Ta'ala nikmat-nikmat yang banyak. Dan Alhamdulillah Allah tidak azabkan saya, kata dia. Allah amanah, saya selalu diberi nikmat, tapi Allah tidak azabkan saya. Lalu ditanya kepada orang itu, ya betul, kamu dapat nikmat, kamu rasa kamu tidak diazab. Adakah kamu sentiasa menangis di atas dosa-dosa kamu? Tidak. Adakah kamu ini sentiasa beribadat malam dan siang? Tidak. Maka itulah azab sebenarnya. Azab apabila kamu dapat nikmat, kamu tidak beribadat, kamu tak rasa nak menangis. Tidak merasa menangis. Kamu dapat nikmat, kemudian kamu tidak mau beribadat, kamu tidak rasa tidak rasa bersalah. Itulah azab. Azabnya ialah Allah biarkan kamu dalam kebencian, dan azab itu akan didapati semasa mana Allah ambil kamu, yakni ketika mana wafat. Ingat, kalau kita ini maknanya dapat nikmat, kita tak mampu nak beribadat, sebenarnya azab sebenarnya. Azabnya itu, iaitu Allah melihat dia dengan pandangan kebencian. Allah dia marah pada dia. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala mengampunkan kita, dan kita mohon pada Allah agar dikurniakan lidah yang beristighfar,
dikurniakan hati yang memandang kepada Allah Ta'ala yang sentiasa memberi nikmat, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala campakkan rasa takut kepada kita apabila kita mendapat nikmat, ditambah nikmat, lalu kita bimbang takut kita ini jauh dengan Allah. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua, dan Ustaz doakan kepada semua yang mendengar, moga-moga Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita daripada istizhar Allah, dan kita mohon agar Allah memberi rahmat kepada kita, dihukum kita dengan rahmat Allah, dihukum kita dengan kelebihan Allah Ta'ala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan, dan kita bersyukur kepada Allah di atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Kita beristighfar kepada Allah di atas kesalahan-kesalahan kita. Dan kepada para jemaah sekalian, terima kasih yang sudi bersama dengan Ustaz. Jangan melihat siapa yang bercakap. Kalau tengok pada yang bercakap ni memang banyak dosanya. Tapi tengok apa yang ia cakap, apa yang ia kata, ambillah manfaat. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Untuk pengetahuan jemaah, sekarang ini di Terengganu dah boleh kuliah maghrib. Andai kata Ustaz kuliah maghrib di tempat yang agak jauh, mungkin tidak sempatlah kita buat kuliah. Tapi kalau dekat-dekat, insya-Allah kita akan bersama lagi dalam pengajian kitab hikam. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Insya-Allah kita akan sambung akan datang dalam muka surat yang ke-46. Jadi sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.